Yang demikian memang kurnia Allah sudah Allah beri kepada siapa yang Allah nak beri. Jadi memang Allah nak beri satu orang pun lebih pada satu juga. Tapi mungkin orang miskin dia ada jalan yang kedua, iaitu jalan ikhlas. Sebab ganjaran yang kecil akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini ikhlas, mudah-mudahan lillahi ta'ala insya-Allah. Dalam banyak-banyak perbuatan kita setiap hari yang confirm ikhlas apa? Confirm ikhlas. Semua orang buat confirm ikhlas. Apa dia? Semayang. Semayang mungkin ada yang ikhlas, mungkin ada yang semayang sebab bapak mertua datang. Sebab bapak mertua datang ingat pula kiblat dia. Contohlah. Apa yang orang buat setiap hari, kalau buat dia confirm ikhlas. Apa dia? Kata guru saya dulu, yang paling ikhlas confirm namanya buang air besar. Buang air besar confirm ikhlas. Kita pun dulu pelik, kenapa confirm ikhlas? Dia kata sebab buang air besar ni ada 4 ciri keikhlasan masa buang air besar. Yang pertama, orang yang ikhlas ni kalau dia beri sungguh-sungguh. Buang air besar kan kalau dia beri kan sungguh-sungguh kan, berpeluh lah, berkerut lah, bulat lah, hitam ke coklat dia tak peduli. Bila dia beri, dia akan beri sungguh-sungguh. Orang ikhlas kalau buat kerja sungguh-sungguh, memang buat sehabis bayar. Bos pantau tak peduli, saya buat sungguh-sungguh. Orang bagi anugerah tak bagi anugerah, saya tak peduli, saya buat sungguh-sungguh. Orang hargai tak hargai, saya tak peduli, saya buat sungguh-sungguh. Macam buang air besar. Jarang saya tengok orang buang air besar tak sungguh-sungguh. Dia buang sikit ajalah kata dia. Nanti kalau orang tanya baru buang baki lagi. Tak ada. Dia buang betul-betul. Yang kedua ciri ikhlas, lepas dia dah buang, dia dah beri, dia tak ada rasa galat nak ambil balik, tuan-tuan. Dia tak ada rasa galat nak ambil balik. Orang dah sedekah ikhlas, dia tak ada rasa galat. Aku tadi ni nak masukkan tabung masjid sebenarnya RM5, tertarik pula RM50. Dah buat surat mohon kepada Pak Imam, duit baki 45, tuan-tuan. Kerana terlepas duit 50, nak masuk 5, termasuk 50. Orang kalau rasa galat tu kira-kira kurang ikhlas lah. Kurang ikhlas. Dulu ada kawan saya beritahu, kalau nak sedekah ikhlas, kalau boleh jangan sedekah duit shilling. Bila duit shilling tu masuk dalam tabung, dia jatuh, bunyi dia kuat, ketang, satu masjid tahu kita sedekah. Jadi kalau sedekah duit shilling tu takut kurang ikhlas, tuan-tuan. Kalau nak sedekah tu biar duit kertas lah. Duit kertas yang paling senyap sekali 50 tu. Kalau RM1 tu masuk, dia masih bunyi lagi. RM1. Dia ada bunyi RM1 nama dia. Tapi kalau yang 50 tu senyap, InsyaAllah senyap. Kalau 100, yang sedekah senyap terus, yang bagi sedekah senyap terus. Jadi orang yang ikhlas ni, bila dia dah beri, dia tak ada rasa galat nak ambil. Macam orang yang besar, dia dah beri, ada rasa galat nak ambil semula. Dia tengok jagung ni boleh pakai balik ni, ambil balik jagungnya. Jagung yang tak hadam, ambil balik simpan. Tak ada lah. Dia dah beri, dia tak peduli lah. Tak nak tahu lagi apa. Orang ikhlas, dia dah buat kerja, orang hargai tak hargai tak apa. Saya memang buat sungguh-sungguh sudah. Dia dah beri sudah. Itu tanda-tanda ikhlas lah. Yang ketiga, tanda buang air besar tu ikhlas ialah orang yang melakukan buang air besar tu, dia
lebih suka kalau orang tak tahu. Senang kalau orang tak tahu. Orang nak buat yang besar, kalau orang tak tahu, bangun senyap-senyap, satu-satu pergi tandas saja. Jarang orang nak pergi buat yang besar, dia buat pengumuman nak buat yang besar. Saya mengumumkan saya nak berak, tuan-tuan. Kalau boleh lagi orang tak tahu, lagi bagus. Seumpama itulah orang ikhlas. Bila orang tak tahu pun dia senang, tapi kalau orang dah tahu, dia tak ngap. Jadi kira-kira macam itulah, contoh saja. Jangan pula nanti ada soalan, apa makna ikhlas? Ikhlas maknanya berak. Waduh, susahlah macam tu. Jenis tak faham tajuk. Kita bagi contoh tu sifat dia, bukan buang yang besarnya. Allah. Baik, kita di muka surat 144. Kita ambil cerita bawah sikit tu, bahagian 144. Tak apalah, kita ambil kat situ. Nak ceritanya apa ni? Cerita tentang bila seseorang itu sudah dilantik menjadi pemimpin, maka tugas kita berikan penghormatan. Berikan apa? Penghormatan. Selama mana tidak jelas dia tu menyuruh atau melakukan perkara-perkara mungkar, kita hormat dan kita taat kepada pemimpin itu. Baik, kita tengok perenggan di bawah, dua dari bawah. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Rashid bin Sa'ad bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah datang dengan sejumlah harta. Lalu Sayyidina Umar membahagi-bahagikannya di kalangan orang ramai. Lalu orang ramai pun mengerumuninya. Dapat harta rampasan. Kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk suraikan orang ramai yang mengerumuni Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar dengan pantas, dengan tangkas datang ke arah Sa'ad radhiyallahu anhu dengan memegang cambuk, lalu berkata kepada Sa'ad, apakah kamu datang ke sini semata-mata untuk menterkejutkan Raja Allah di atas muka bumi ini? Biarlah aku jelaskan kepadamu bahawa Raja Allah tidak boleh ditakut-takutkan. Ini nak cerita apa ni? Sayyidina Umar menyuruh, meredai orang mengerumuni dia. Maka kalau dia sebagai ketua sudah buat keputusan orang boleh mengerumuni dia, maka janganlah siapa-siapa pula yang namanya buat keputusan lain, dia suraikan orang lain. Jadi dia dah panggil orang semua kerumun kat dia nak bagi. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas datang, jangan ini, surai. Jadi Sayyidina Umar ingatkan kepada dia, adakah kamu datang nak mengejutkan aku? Jawapannya, tak boleh buat yang sedemikian. Kerana ketika itu yang mengetuai pembahagian itu, keputusan nak buat adalah siapa? Sayyidina Umar. Dengan catatan kalau Sayyidina Umar tak keluarkan arahan, biarkan begitu saja. Biarkan begitu sahaja. Ini contoh apa? Contoh seorang pemimpin itu kita ikut keputusan dia, selagi mana keputusan dia itu bukan perkara yang melanggar hukum syarak. Itu contohnya. Itu cerita yang pertama pada malam ini. Cerita yang kedua kita tengok di bawah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, katanya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni antara sahabat Nabi yang Nabi doa. Nabi sekali tu Nabi panggil Amru. Nabi kata, wahai Amru, aku ni berharap kalau suatu ketika ada misi peperangan, aku harap ada satu nanti akan datang misi peperangan.
Aku ni nak hantar kamu pergi terlibat dengan misi peperangan, dan aku nak mengharap juga dalam misi peperangan itu kamu akan menang dalam perang. Dan aku nak doakan supaya kamu nanti bawa balik harta rampasan perang yang banyak-banyak. Ghanimah dipanggil bahasa Arab, ghanimah. Jadi Amru ni bila Rasulullah cakap begitu dengan dia terkejut. Sebab dalam mentaliti para sahabat, orang kalau terlibat pergi fisabilillah, tujuan dia apa? Kalau terlibat dengan perang, sahabat Nabi ni, dia punya niat dia, fikiran dia, tujuan dia apa? Mati syahid. Jadi sahabat Nabi tujuan dia bukan nak dapat harta rampasan perang. Memang harta rampasan perang hukum dia halal, tapi tak boleh jadi tujuan. Dapat kat tangan kemudian cerita lain. Tujuan niat tak boleh. Tapi Nabi doakan supaya dapat, yang Nabi nak doakan supaya dia dapat harta rampasan perang. Jadi Amru terkejut. Kata Amru, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ni masuk Islam bukan sebab saya nak harta. Saya ni masuk Islam kerana yang pertama, saya cinta, suka kepada agama ini. Dan yang kedua, saya ingin menjadi orang yang dekat dengan kamu sebagai sahabat kamu, wahai Rasulullah. Dia cakap terus terang, bukan dia nak duit. Lalu Nabi pun jawab. Jawapan Nabi itu yang mahal. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Ni'mal malus salih biyadir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik ialah berada pada tangan orang yang baik. Jadi bila satu orang tu baik, bukan baik hati budi saja, baik pengurusan keuangan, baik dalam penyimpanan, baik dalam perancangan, baik dalam mengagihkan, maka orang yang macam ni, harta sampai kat dia pun dia terkawal, tak belanja ikut hawa nafsu. Malah bila harta sampai kat dia, orang lain pula dapat banyak manfaat bila harta tu sampai kat dia. Kalau ada orang baik, tapi dari segi pengurusan tak berapa bagus, duit hilang lah, cece lah, tak ingat letak mana lah. Dia bukan orang jahat, tapi kurang cergas. Kurang cergas, kurang cerdas pun masalah juga. Tapi tak jahat. Bukan kata dia pecah amanah ke apa, tapi kurang cekap. Amru ni dah lah baik, tapi cekap dalam bab mengurus harta. Sampai Nabi doa, mudah-mudahan kamu dapat harta yang banyak. Terkejut Rasulullah, saya masuk Islam bukan saya nak harta. Lalu Rasulullah kata, sebaik-baik harta yang baik, dia berada pada tangan orang yang baik. Bila gitu, orang ramai nanti akan dapat banyak manfaat. Jadi kalau ada kita jumpa satu orang yang soleh pada urusan peribadinya, ibadahnya, juga pada urusan hartanya, kalau kita tahu, maka harus saja kita doakan mudah-mudahan orang yang baik tu biar dia makin lama makin kaya. Dia pandai buat duit, pandai cari duit, pandai berniaga, buat-buat apa jadi, buat-buat apa jadi. Tapi orangnya amanah, tak ada main bawah-bawah rasuah, tak ada apa semua. Orangnya bagus, memang ilmu niaganya cekap. Mudah-mudahan dia kaya. Lagi banyak dia kaya, satu keluarga miskin terbela. Lagi lebih kaya, 6 keluarga miskin terbela. Kita tengok lagi kaya, ada 10 orang anak orang miskin dia. Jadi orang dapat manfaat banyak bila harta orang baik itu bertambah. Jadi kalau orang tu orang baik, tapi dengan syarat jangan orang baik tapi cara dapat harta tak baik, pun tak baik juga. Kadang-kadang ada orang dia sepertinya ibadahnya baik, tapi cara dia dapat harta tak baik. Saya dah jumpa. Saya cakap contoh ni sebab saya jumpa. 5 waktu semayang masjid, tanah menipu nama. Sampai sekarang hidup lagi. Saya kenal orang tahu. Hari tu pilihan raya boleh pula terserempak dekat Dewan Ngundi. Tu ada umur dah 70 lebih, nak dekat 80 mungkin. Tak ada keinsafan, tipu dalam bab harta tanah. Tapi semayang 5 waktu kat masjid, belum baik, bukan orang soleh. Soleh ni bukan semayang serban. Saya belum menentukan kesolehan diri saya, belum tentu. Dulu ada seorang ulama sufi datang, dia dari Keldai, musafir.
Musafir. Nak cerita ni, pakaian ini baik, tetapi belum membuktikan yang ini baik. Ni memang baik, ni belum tentu baik. Jadi seorang ulama sufi itu dia bawa keldai, musafir, jalan. Serba putih. Saya tak pakai jubah putih, serba putih. Rasulullah suka putih kan? Putih, serban putih. Kemudian dia bawa keldai. Tiba-tiba dia musafir, dia singgah satu kampung. Jadi orang kampung tu tengok ada satu orang dengan janggut dia, dengan jubah. Orang pun tengok, Assalamualaikum tuan, wahai tuan Syekh, apa khabar? Dia pun terkejut, orang kampung sini macam mana pula boleh kenal? Sambut, melayan dengan baik. Lalu dia tanya, tuan-tuan sambut saya dengan sambutan yang baik. Saya ni cuma musafir, singgah lalu ni nak bermalam saja. Kenapa tuan panggil saya tuan guru, panggil saya syekh, panggil saya ni? Dia kata, kami nampak daripada pakaian tuan, daripada serban tuan, mesti tuan orang yang berilmu, orang baik. Lalu ahli tasawuf, ahli sufi ni pun dia turun daripada keldai. Dia buka jubah dia yang putih luar tu, dia buka serban dia, dia pun pakaikan dekat keldai dia. Dia pakai kat keldai dia, dia sarungkan jubah. Kata dia, mulai hari ni yang alim tu dia. Jadi walaupun dia orang alim, tapi bukan suka-suka untuk mengalu-alukan orang menganggap dia alim kerana pakaian. Dia tak nak. Pakaian tak salah, tapi kan bukan ukuran kesolehan. Ya, memang serban jubah tu pakaian orang-orang soleh, tapi orang yang memakainya kan belum tentu soleh, itu saja. Jadi walaupun dia memang orang soleh, tapi tidak menjadikan dia tu terawang-awang sehingga orang menganggap dia orang soleh pun dia biarkan. Baguslah, orang dah anggap aku orang soleh, baguslah. Bukan, dia kena didik. Salah cara kamu tentang orang itu orang soleh, dia orang soleh. Tapi cara kamu menilai kesolehan orang dengan melihat serbannya, dia yang orang soleh tu bertanggungjawab mendidik orang macam mana. Itu maknanya orang alim yang benar-benar jujur dengan ilmu dia. Dia tidak terbawa-bawa mengajak orang supaya menganggap dirinya orang soleh. Macam tu. Dia cerita ulama-ulama dulu tu bagus. Pengajaran. Saya dulu nama-nama banyak, kadang saya dah tak berapa ingat. Tapi intipati kisah cerita itu masih ingat. Dulu belajar, macam ni rupanya cara ulama dulu dia mendidik masyarakat. Melihat supaya kita tak buru-buru mengatakan orang tu jahat. Pada masa yang sama kita juga tidak terburu-buru mengatakan orang tu baik. Tapi memadai meletak prasangka baik yang betul sesuailah. Tapi kalau prasangka baik tapi kurang tepat macam tadi ya. Kita nak bersangka baik tetapi kita anggap orang tu alim semata-mata kerana pakaian dia, yang belum tentu. Tapi tanpa merendahkan ilmu orang lain, tak perlu merendahkan. Hanya sederhana saja orang tu orang yang baik kelih lahirnya, orang yang baik ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok ni. Abdullah bin Yazid katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Amr bin Al-As dalam satu sariyah. Sariyah itu juga disertai, sariyah maknanya kalau satu misi perang, pertempuran Nabi tak sertai, biasanya dipanggil sariyah. Sariyah itu juga disertai oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ketika mereka sampai di medan pertempuran, Amru ni tadi ni, dia telah memerintahkan kaum muslimin agar jangan menyalakan api. Maknanya Amru dah keluarkan perintah dulu. Baik, apa terjadi? Ketika Sayyidina Umar mendengar perintah ini, dia menjadi marah dan dia berhasrat akan menemui Amr bin Al-As. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar menghalang keinginan Sayyidina Umar itu dengan memberitahu bahawa Amr itu sebenarnya memang dia telah pun dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua, dan Amr itu sangat faham, ketahui tentang strategi peperangan.
Setelah mendengar keterangan Abu Bakar itu, maka Sayyidina Umar pun mengurangkan keinginannya. Jadi Sayyidina Umar ni prinsip dia betul tak? Betul lah. Pada Sayyidina Umar, orang yang berhak keluarkan perintah arahan mestilah orang yang diterima dan dilantik jadi ketua. Cuma dia fikir mula-mula ingatkan yang ketua nya Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila Amru keluarkan perintah nyalakan api, siapa yang pandai-pandai keluarkan arahan? Aku nak cari dia ni, nak cakap dengan dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, Umar, dalam misi yang kali ini memang dia telah dilantik oleh Rasulullah. Sayyidina Umar marah ke, tegas ke, bukan kerana hawa nafsu, tapi kerana iman. Bila diberitahu Amru yang dilantik, terus batalkan dia, selesai. Dia tak ada Amru dah dilantik oleh Rasulullah. Iyalah, kalau dia dilantik pun agak-agak lah. Dia dah jadi lencong. Agak-agak lah apalah, itu dah jadi alasan. Sayyidina Umar tak ada. Bertegas kerana iman. Bila diberitahu fakta yang bertentangan, terus berhenti tarik diri. Terus dia tak payah jemput, selesai. Ikut saja. Itu Sayyidina Umar punya prinsip. Hari itu pun kita cerita juga kan. Sayyidina Umar ni, dia marah ni kerana iman. Dia marah, dia tegas kerana urusan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada komentar sikit di bawah tu. Dikeluarkan oleh Al-Hakim daripada Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, daripada ayahnya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Amr bin Al-As sebagai ketua dalam ghazwah Zatus Salasil. Maka demikian juga dinukilkan juga hadis yang sama. Kata Imam Al-Hakim, isnad ataupun sanadnya adalah sanad yang sahih. Yang tadi kita cerita itulah cerita yang sama. Ini cerita menghormati orang yang telah dipilih menjadi ketua kepada kita lah. Baik, kita tengok kisah yang ketiga. Yang ni panjang sikit. Kisahnya berkisar hal-hal yang berkaitan zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Al-Hakim daripada Zubair bin Nafiri bahawa Iyad bin Ghanam Al-Ash'ari suatu ketika dia telah menguasai kota Dara. Dia sebenarnya kat situ sebutan dia Dar'a. Kos dekat situ Dara, macam orang sebut Doha ya. Doha kat mana? Bandar Doha. Mana? Oh, tuan-tuan baru balik daripada menonton suku akhir. Nampak wajah tuan-tuan ni macam ramai penyokong Morocco. Tuan-tuan sokong apa? Morocco. JDT mana ada. Allah. Saya tak berapa tengok sangat bola. Pukul 2, 3 tengok apa? Kalau pukul 4.30, time-time dah hujung-hujung tahajud tu boleh tahan lagi. Pukul 2 dah, pukul 3 start. Tapi tim saya minat. Kalau pemain bola ni tak adalah minat sangat, tapi suka lah. Sebab saya dulu main bola. Jadi bola ni pada saya dia seni strategi. Dan dia semangat sepasukan, semangat kerjasama. Dia tak ada bola boleh main handal seorang-seorang, dia tak ada. Jadi bola tu dia punya positifnya dari satu sudut macam tu lah. Dan saya daripada dulu minat orang yang ada mentaliti yang handal, tapi mentaliti dia mentaliti grup, pasukan. Tuan-tuan pun tahu lah, pemain Argentina tu lah. Jadi cerita je gitu. Tapi tak adalah tengok sangat. Tak tahu ni bila lawannya lagi. Separuh akhir masuk separuh akhir. Baik tuan-tuan, Iyad bin Ghanam Al-Ash'ari menguasai kota Dar'a. Beliau telah menghukum pemerintah kota tersebut. Maknanya dia dah jadi pemimpin dekat situ. Kemudian Hisham bin Hakim datang, menemui dan memarahi dia, serta Hisham itu bermukim di sana untuk beberapa malam. Jadi Hisham marah, padahal Iyad dah menguasai tempat itu.
Lalu pada suatu hari Hisham datang menemui Iyad dan dia berkata kepadanya, "Hoi Iyad, apakah kamu tidak mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat menerima azab nanti pada hari kiamat ialah mereka yang paling berat menghukum orang lain dekat kehidupan dunia ni." Kira-kira dia datang bagi amaran pada satu orang yang dah jadi ketua kepada kawasan tersebut. Jadi dia kata, kau tak tahu ke? Nabi kan dah beritahu, orang yang besok diazab paling berat ke akhirat, orang yang dulu menyusahkan manusia yang paling dahsyat sekali menekan manusia masa dekat kehidupan dunia. Lalu bila Iyad ni dia dengar Hisham ni kata gitu, lalu dia pun jawab. Jawab dia ni dengan maksud, sekarang aku dah jadi ketua dekat sini. Bila aku dah jadi ketua, selama mana apa yang aku suruh itu tidak bertentangan dengan syarak, tanggungjawab kamu semua adalah ikut apa yang aku perintahkan. Dia nak cakap itu, tapi kita tengok kat bawah apa sebutnya. Lalu Iyad berkata, "Wahai Hisham, sesungguhnya aku dah dengar dah apa yang kamu dengar daripada Rasulullah tadi itu. Yang kamu cakap tu aku dah pernah dengar. Dan kami telah pun melihat apa yang telah kamu lihat. Kami telah bersahabat dengan orang ramai yang kamu juga bersahabat dengan mereka." Yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni generasi belakang tabi'in. "Apakah kamu tidak mendengar wahai Hisham? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda." Dia keluarkan hujah juga, kata dia, "Barang siapa yang mempunyai nasihat yang ingin diberikan kepada pemerintah, maka janganlah dia cakap nasihat itu di hadapan halayak orang." Kamu nak cakap dengan Perdana Menteri, jangan pom depan orang. Kamu nak tegur timbalan Perdana Menteri, jangan pom depan halayak, kata dia. Ingat tak, Nabi pun ada cakap gitu. Maknanya kamu kalau nak tegur aku, kalau aku ada buat salah, jumpa aku. Tak payah terjerit-jerit depan apa? Depan khalayak, dia kata. Jadi Iyad pun nak bela diri, tapi dia sebutkan perkara tersebut. Baik, apa dia kata lagi? "Janganlah berkata dengannya di hadapan khalayak ramai. Sebaliknya, hendaklah memegang tangannya, tarik dia, berbicaralah dengannya secara bersendirian." Tarik belakang, direct cakap. Bila saya nak dapat peluang tarik tangan Anwar Ibrahim? Kalau ada peluang, tuan-tuan jemputlah Perdana Menteri datang sini, tak boleh? Mudah-mudahan anda tahu beliau datang kan, InsyaAllah. Dia banyak kerja Ustaz nak datang sini. Yelah, tak apalah, contoh saja. Perdana Menteri yang baru. Tuan-tuan doa, tuan-tuan, mudah-mudahan negara kita aman, sentosa. Mudah-mudahan negara kita urusan agama terjaga. Mudah-mudahan pemimpin yang baru yang dilantik, tak kisahlah apa kapasitinya apa, mudah-mudahan orang yang diberi pertolongan oleh Allah untuk laksanakan kebaikan. Kita ni kadang jumpa jiran. Saya bila tengok kawan-kawan yang semangat kempen pilihan raya ni kat Facebook kat apa, cakap gitu gini, saya kadang-kadang seram juga. Sebahagian kawan-kawan tu dia belajar agama juga. Bila dia sebut keburukan satu orang punya peribadi, saya takut dia tak cukup tahu tapi dia cakap. Saya takut, tapi saya tak tahu. Jadi saya diam. Saya tak boleh nak cakap, kau kalau tak tahu jangan cakap. Sebab mungkin dia tahu. Cuma saya bimbang dia tak tahu tapi dia cakap. Saya selalu fikir gini, apa yang berlaku dalam rumah kita, jiran kita tak tahu sepenuhnya 100%. Yang berlaku dalam rumah kita, jiran kita walaupun pisah dinding, dia tak tahu 100% apa yang berlaku dalam rumah kita. Tiba-tiba kalau dia cerita di luar, seolah-olah dia tahu apa yang ada dalam rumah kita, kita pun rasa pelik. Macam mana dia boleh tahu benda yang sedetail itu dalam rumah kita, sedangkan dia tak berada dalam rumah
Itu kalau jiran. Satu lagi orang yang bukan jiran, iaitu pasangan hidup kita. Dia pun tak 100% tahu apa yang kita lakukan. Mana tahu? Isteri kita bukan tahu. Isteri tuan-tuan tahu ke tuan-tuan buat apa A sampai Z? Saudara-saudara jumpa tuan-tuan dah ada isteri 2 dah. Saudara-saudara dah ada isteri 2 dah. Diam aja dekat masjid tunduk. Masjid tunduk. Zikirnya banyak. Zikir banyak. Saudara-saudara 3. Manalah tahu kan? Kita tanya Ji, awal datang masjid. Kenapa? Yang pertama gaduh, yang kedua ngerajuk, yang ketiga marah, lalah tidur masjid cepat, dia kata senang. Rupanya senang datang awal pergi masjid. Itu rahsianya rupanya. Nak awal datang ke masjid. Ini yang kalau sampai lambat mesti bininya satu ni. Jadi maknanya orang yang satu bilik dengan kita pun belum tentu tahu sepenuhnya tentang kita. Dan dia pun tak berhak bercakap tentang kita kalau dia tak cukup tahu apa yang kita buat. Ini orang yang kita pun tak pernah jumpa depan-depan. Kita hanya dapat berita atas berita, kupasan atas kupasan. Tiba-tiba kita bercakap seolah-olah kita tahu dengan tepat. Kita kena berhati-hati sebenarnya. Untuk siapa-siapa sebenarnya. Dia sebenarnya stand sikap ni bukan kepada Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, siapa-siapa sebenarnya. Nak kawal nafsu lidah nak cakap ni susah ni, tak mudah. Tak mudah. Dia bukan soal pakaian saya ke apa ke, tapi melahirkan dalam bentuk amalan dan perbuatan tu sebenarnya tak mudah. Kecuali kalau kita memang cukup tahu. Itu cerita lain. Kecuali kalau kita memang sudah ada maklumat yang begitu jelas, yang kita yakini dan kita ready untuk ditanggungjawabkan di mahsyar. Itu cerita lain. Tapi kalau kita yang macam saya, ada orang tanya saya, Ustaz jangan cerita bab sirah aja, Ustaz kena cakap pasal rasuah. Rasuah ni benda yang haram, Ustaz. Betul. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah tempatnya dalam neraka. Betul. Tapi Ustaz kena cakap Najib tu rasuah. Oh sudah. Jadi dia cakap, saya cakap rasuah haram, saya tahu. Tapi Najib rasuah, saya tak tahu. Awak tak boleh paksa saya cakap benda yang saya tak tahu. Bukan saya kata, oh nampak sangat Ustaz memang bosku. Oh dah sudah. Kita pula bosku. Jadi kita pun ialah awak punya cara pemikiran ni, saya nak bincang pun saya kena fikir 2 hari. Sebab cara pertimbangan tu terlalu jauh sangat. Kita bukan kerana siapa. Saya tak kira siapa. Saya cuma ada cara saya sendiri, prinsip saya. Saya bimbang sebab lidah saya ni dah dosa yang ada je dah banyak, tuan-tuan. Dosa yang ada saja pun saya tak tahu. Yang tercakap dengan bapak saya dulu, tercakap dengan mak saya dulu, berapa banyak dia kecil hati, saya dah minta maaf, tapi dia masih simpan ke tidak, mana saya tahu. Dosa kita dengan orang masa muda, maki hamun sana, masa jadi penyokong Johor Darul Takzim dulu, terjerit-jerit kat stadium, umur tingkatan 1, tingkatan 2, orang mana tahu. Jadi kita ni ngenangkan dosa dah banyak, tapi kita dah tahu nak belajar kawan gitu. Bukan maknanya kita tidak menceritakan hal itu. Jadi kita ambil langkah hati-hati. Saya bimbang kadang-kadang bila dah ada media sosial, WhatsApp apa semua, kadang-kadang orang yang kelihatan pendiam di khalayak ramai, rupanya banyak tulisan dia yang macam-macam yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang mana kalau tulisan kita yang kita komen, kalau besok ditayangkan satu persatu, mungkin kita pun malu dengan tulisan kita sendiri. Dalam grup mana, Facebook siapa gitu, kita tengok gitu, ya Allah, aku ke ni 2 tahun lepas keluar balik semula, 3 tahun lepas keluar balik semula. Kita dah mati, yang kita post dalam Facebook keluar balik semula. Yang kita fikir-fikir, itu baru muhasabah dunia. Benda yang kita pernah buat ditayangkan semula lepas tahun. Bayangkan besok di mahsyar yang sepanjang hidup ditayangkan semua. Oi, malu kita. Itu yang di hadapan orang, yang belakang orang lagilah banyak. Jadi kita kena balik.
Susah juga kan? Yang namanya, betul lah bila Rasulullah kata tidak ada lagi di antara jihad yang besar, jihad hawa nafsu. Memang nak kena jihad betul lah. Susah. Tapi tak boleh pula diam, tak bagi tahu. Seolah-olah semua macam tak ada apa-apa masalah. Rasulullah berleluasa diam, tak cakap pun tak boleh juga. Kena bagi tahu juga. Benda tu dosa. Kesan dia dari segi sosial masyarakat banyak. Macam itulah Habis nak buat macam mana? Lala datang damai jaya selesai. Datang damai jaya, mudah-mudahan hatinya damai, jiwanya berjaya, mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan, apa kata Iyad tadi? Dia kata apa? Hendak sebaliknya, kata dia, Rasulullah bersabda, hendaklah memegang tangannya dan berbicara dengannya secara sendirian. Jika dia menerima nasihat itu, maka itu adalah baik. Dan jika dia menolak, maka orang itu dikira telah menunaikan kewajipan bagi nasihat. Sesungguhnya kamu, tengok sebelah. Sesungguhnya kamu, wahai Hisham, telah bersikap berani terhadap pemerintah kamu. Apakah kamu tidak merasa takut sekiranya tindakan kamu itu boleh memberi kesan membunuh kepada pemerintahmu? Jadi akhirnya Hisham pun mengakuilah. Tak perlulah dia terjerit-jerit di hadapan orang untuk menyatakan ketidaksetujuan dia dengan Iyad tadi. Maknanya nak cakap boleh, jumpa kita beritahu. Jadi gitulah tuan-tuan, cabaran cabaran. Tak cakap tak boleh, cakap kena jaga. Tak cakap, kalau tak sampaikan benda yang benar, kita bimbang masuk dalam amaran Rasulullah. Nabi gelar syaitanun akhras, syaitan bisu pun tak boleh cakap. Tapi kalau bercakap, kena jaga pula percakapan, takut masuk dalam kumpulan lain yang diberi amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah. Yang penting kita sama-sama galas peranan memperbaik masyarakat, mudah-mudahan insya-Allah, biar masyarakat kita lebih baik. Seterusnya, tadi riwayat Al-Hakim berkata riwayat ini sanad yang sahih. Baik, cerita yang ketiga dikeluarkan oleh Al-Bazzar daripada Zaid bin Wahab. Katanya, suatu ketika orang ramai telah mengingkari suatu perintah seorang ketua pada zaman Huzaifah radhiyallahu anhu. Seorang lelaki memasuki sebuah masjid yang besar, lalu dekat tengah-tengah orang ramai, dan tiba-tiba terus sampai di hadapan Huzaifah radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Huzaifah sedang duduk dalam satu halaqah, satu majlis, orang tengah berkumpul. Maka lelaki yang berdiri di hadapannya tadi pun berkata, "Wahai sahabat Rasulullah, mengapa kamu tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran?" Lalu Huzaifah pun mendongakkan kepalanya dan memahami apa yang dimaksudkan oleh lelaki tersebut. Lalu Huzaifah berkata kepadanya, "Sesungguhnya mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, itu memang amalan yang baik. Tapi juga bukan merupakan suatu sunnah Nabi untuk sampai mengangkat senjata di hadapan ketua kamu." Jadi ada satu kes, Huzaifah ni tenang berada di tengah-tengah masyarakat. Ceritanya ada satu orang orang ramai telah mengingkari perintah ketua dia dekat kawasan situ. Jadi bila dia tengok orang tak dengar cakap ketua, ketika itu orang ramai mengingkari satu perintah seorang ketua pada zaman Huzaifah tadi. Lalu orang tengok, dia ingkar perintah ketua tu. Jadi patutnya kita marah. Ni satu ketua bagi perintah, orang semua tak nak ikut. Jadi bila tak nak ikut, sepatutnya kita nasihatlah kepada orang tu yang tak nak ikut tu. Jadi satu orang ni bila dia tengok orang tak nak dengar cakap ketua, apa lagi, carilah sahabat Nabi. Sebab sahabat Nabi dulu jadi hujah.
Sebab mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi orang dulu kalau kata, kau tak percaya aku cakap, jom kita jumpa sahabat Nabi. Sebab dia pernah dengar daripada Rasulullah. Macam tu dulu. Macam kita lah, kau tak percaya aku cakap, jom kita jumpa. Dia ni kenal dengan sekian-sekian orang, dia tahu. Jadi dulu generasi tabi'in, bila ada konflik ke apa, okeylah, kalau kita tak puas hati, ada benda tak settle, jom kita rujuk pada sekian-sekian. Dia dulu tahu maklumatnya daripada Rasulullah. Dia tanya, dapat jawapan. Jadi mereka tanya pada Huzaifah, wahai Huzaifah, itu orang tak nak ikut cakap perintah-perintah pun, kamu ni takkan tak buat amar ma'ruf nahi mungkar? Maknanya seolah-olah dia menganggap Huzaifah membiarkan, tak bertindak. Tapi kata Huzaifah, betul, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bukan dengan cara apa? Mengangkat pedang untuk menyerang orang yang sedang melakukan kesilapan tersebut. Jadi tuan-tuan, kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Ada satu lagi cerita yang menggambarkan tentang bagusnya kita mentaati ketua yang telah dilantik atau dipersetujui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بمحمد والوسيلة والفضيلة والله. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, macam mana tindakan Huzaifah tadi? Dia kata memang amar ma'ruf nahi mungkar tu amalan yang baik, tapi bukan juga sunnah Nabi buat tindakan sebelum arahan ketua. Ketua keluar arahan, orang tak nak dengar. Takkan tiba-tiba kita nak angkat pedang perambat orang yang ramai-ramai itu, ketua tak cakap beri arahan lagi. Jadi bukan sunnah juga kita mengangkat pedang di hadapan ketua yang telah dilantik. Maknanya macam mana pun tunggulah arahan daripada dia. Dia belum keluarkan arahan, kita tunggu dulu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ni bukan mesti melantang cakap saja. Tepat bertindak dengan cara yang betul juga masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang fikir amar ma'ruf nahi mungkar tu siapa yang bersuara lantang. Tak mesti. Kadang yang suara lantang tu sebab dia belum dapat bahagian dia. Bila dah dapat bahagian dia, senyap terus. Senyap terus. Kita ingat selama ni amar ma'ruf nahi mungkar. Senyap, tak ada cerita. Tiba-tiba. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ni bukan gaya luaran, tapi daripada dalam. Pasak di situ, luaran
buat keputusan berdasarkan ilmu dan iman yang dia ada. Iman, ilmu dan tahu yang mana keutamaan, mana cara. Jadi amar ma'ruf ni bukan pampum-pampum semata-mata, dia ada banyak faktor. Baik, kita tengok satu lagi kisah dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada Ziyad bin Kasib Al-Adawi, katanya Abdullah bin Amir, tu dia punya highlight dia, berkhutbah kepada orang ramai. Ketika itu Abdullah pakai pakaian jenis kain yang lembut, kira maknanya special sikit lah, nampak gah pemimpin cantik, dan terurai rambutnya. Pada suatu hari setelah dia mengerjakan solat, kemudian dia kembali ke rumahnya. Maka Abu Bakrah pada waktu itu dia sedang duduk di sebelah mimbar. Maka Mirdas Abu Bilal berkata, "Hei, engkau tak tengok ke tu ketua kepada orang ramai dan penghulu mereka? Wah, dia pakai pakaian yang kain lembut lah. Dia pakai sebiji macam pakaian orang-orang fasik." Orang fasik dulu maknanya orang yang bermewah-mewah lah dengan pakaiannya. Jadi dia sebut perkataan tu orang fasik. Maka kata-kata Mirdas tadi yang menilai ketua tu semata-mata dia pakai pakaian yang cantik, didengar oleh Abu Bakrah. Maka Abu Bakrah panggil dia, kamu cakap apa tadi? Aku dengar. Supaya datang menemuinya. Lalu Abu Bakrah pun berkata kepadanya, "Wahai Mirdas, aku ni telah dengar apa yang telah kamu cakapkan tentang pemimpin kita tadi. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka nanti Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghina pemimpin, maka nanti Allah akan menghinakannya." Menghina pemimpin yang tak boleh tu benda yang tak hina. Dia pakai pakaian dia cantik, orang kutuk semata-mata pakaian. Dia ukur pakaian. Lain kalau dia pakai tu pakaian yang dipakai emas, buang lelaki, hukum dia haram, tu cerita lain. Lain kalau dia pakai tu pakaian curi, memang jelas dia mencuri, maka kita buatlah pakaian dia tu curi. Tapi kerana dia pakai cantik, maka kita panggil, "Oi, ini pakaian macam ni, pakaian orang fasik ni macam ni." Itu namanya menghina. Benda yang tidak jelas kehinaannya dalam bab syariat. Maka tak bolehlah kita menghina pada benda yang tidak hina secara syarak. Tapi kalau dia pakai, contohnya dia pakai tak menutup aurat, itu memang salah dari sudut syarak, cerita lain. Orang lelaki pakai emas, salah dari sudut syarak, cerita lain. Orang tu pakai pakaian yang curi, dia ambil hak orang, rampas secara jelas, dia rampas, tu cerita lain. Ini hanya dia pakai pakaian lembut, dia panggil dengan panggilan pakaian orang-orang fasik. Jadi dia ingatkan, "Aku dengar tadi kau cakap, tapi sebelum kau cakap, aku nak ingatkan Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menghina pemimpin." Menghina tu dengan maksud benda yang tak boleh dihina lah. Bukan langsung tak boleh dikritik, tak boleh apa. Ini bukan cerita nak bela pemimpin boleh buat apa saja. Bukan. Pemimpin nanti ada bab ke depan. Apa pula tanggungjawab dia sebagai seorang pemimpin. Tapi untuk part kita, kalau kita bukan pemimpin, maka kita peliharakan diri kita. Selagi mana benda itu bukan benda perkara yang jelas terhina dari sudut syarak, maka kita jangan hina. Kita bimbang nanti Allah akan hinakan keadaan kita. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah yang kehadapan tu cerita dia panjang sampai ke belakang. Yang itu juga ada iktibarnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan kefahaman kita, dan Allah tambahkan kesedaran kita di sebalik kisah hayatus sahabah, kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.